Bila kita melakukan pembinaan ilmu itu sebenarnya kita kena faham apakah sebenarnya masalah di komuniti itu, apakah isu yang ada di komuniti. Kalau kita tidak tahu isu yang berlaku di komuniti, kita just nak pindahkan ilmu, itu tidak membantu komuniti, dan akhirnya program ataupun ilmu yang kita sharing itu tidak lestari. Jadi selain dari untuk memastikan kita scoring MyRA itu, kita juga ingin pastikan bahawa ilmu yang disampaikan itu memberi kesan kepada komuniti. Maksudnya pernyataan masalah itu bagaimana. Jadi nanti dalam perbincangan rakan-rakan semua kena pasti dulu, what is the problem? Apa sebenarnya isu yang mau diselesaikan? Kalau kita tidak tahu isu yang diselesaikan, sukar untuk kita meneruskan projek tersebut. Pernyataan masalah. Next. Rakan-rakan daripada akademia juga rakan-rakan dari EDK adalah pakar. You all ada expertise in your own fields. So rakan-rakan mempunyai satu ilmu dalam mana-mana agama pun. Saya rasa mana-mana agama pun, apabila kita mempunyai ilmu, kita kena amal itu ilmu tersebut. So sebenarnya apatah lagi kita dalam kalangan pensyarah, ahli akademik, kita ada PhD, kita ada master. Sebenarnya kita ada satu beban yang perlu kita laksanakan, memindahkan ilmu. Jadi bila kita menyadari hal ini, sebenarnya award dan reward is not the priority. Award and reward is not the priority. Award and reward is just worldly rewards. Tapi yang paling penting ialah amal kita itu. Jadi apabila kita sedar hal ini, segalanya mungkin, segalanya tidak akan membebankan diri kita. Barulah wujud passion, barulah wujud passion. Sebab kalau kita buat sesuatu pembinaan ilmu itu tapi nilainya tidak tinggi, nilainya tidak banyak, tidak membantu LNPT, dan semua orang tidak akan buat. Bila semua orang tidak buat, tidak berlakulah pembinaan ilmu. Bila tidak berlaku pembinaan ilmu, kesianlah rakyat. Kita kena ingat bahawa sepanjang proses kita menjadi ilmuwan, kita sebenarnya banyak ditanggung oleh kerajaan. Uang kerajaan adalah uang rakyat. Jadi kita kena faham asas kepada melakukan pembinaan ilmu. Melakukan pembinaan ilmu bukan disebabkan INPT. Itu yang pertama. Kita kena fahamnya. Sedikit ilmu yang kita kontribusikan adalah sebabnya kita adalah ilmuwan yang bertanggung jawab kepada rakyat, yakni komuniti. Dan baru-baru ini, tahun ini, menerusi program Akademi Kepimpinan Tinggi Nasional, saya dan Profesor Madya Dr. Fatimah Ahmidi telah diberi satu dana oleh AKAD menghasilkan satu pendekatan yang boleh digunakan untuk memastikan pendekatan itu berjaya dilaksanakan oleh para pensyarah dan komuniti itu berjaya dibangunkan. Kami memperkenalkan SHARE model. SHARE maksudnya ialah SH, Shared Leadership, kepimpinan bersama. Apabila kita melakukan pembinaan ilmu, kita kena gabungkan kepimpinan bukan sahaja dalam kalangan pensyarah, tetapi juga rakan strategik dan juga komuniti. Bila kita gembelengkan semua kepimpinan bersatu hati, maka kita boleh laksanakan pembinaan ilmu. Apa yang kita lakukan? Contoh, PKM, kita bangunkan sebuah kampung namanya Marakau Ranau. Apa yang berlaku ialah kami pupuk dulu hubungan mesra dengan pemimpin kampung. Sampai jam 3 pagi saya layan pemimpin kampung dan sebagainya, ahli-ahli komuniti. Bila wujudnya satu persepahaman, perhubungan yang akrab, mudah untuk kita melaksanakan program selanjutnya. A maksudnya ialah action plan. SS, Shared Leadership, action plan. Kami perkenalkan 6 langkah, 6 step. Pertama adalah address. Address ini maksudnya bila kita pergi kepada komuniti, kita mau lihat apakah isu yang berlaku di komuniti. Sebenarnya di komuniti ini banyak isu, too many issues. Kalau kita tanya mereka akan sebut isu pertama sampai isu yang ke 100 isu. Tapi kita tidak ada masa, kita tidak ada kepakaran. So we need to prioritize. Yang pertama adalah we need to prioritize. Daripada 100 isu ini, manakah isu yang sangat main issues? Dia akan jadi 3 isu. Itu kita prioritas yang isu itu. Kemudian bila kita sudah tahu isu itu, 3 itu, kita pergi kepada pensyarah. Pensyarah kita ini 1000 lebih orang, semua mempunyai kepakaran yang berbeza. Sudah pasti yang 3 isu itu tidak ada dalam 1000 lebih pensyarah itu. Jadi kita identify, ini kita panggil matching.
Bila sudah kita matching kepakaran pensyarah dengan isu yang ingin diselesaikan, then we formulate. So kita pun duduk dan 3 isu mungkin melibatkan 10 pensyarah. 10 pensyarah ni duduk semeja bincang bagaimana menyelesaikan masalah ini. So they create 10 project, for example. So you see, boleh dapat 10 Myra sudah. Indirectly saya kongsi bagaimana kita nak scoring Myra. So mereka formulate dan mereka pun turun ke padang menggunakan dana-dana tertentu untuk melaksanakan pembinaan ilmu, iaitu execution. Dan akhirnya apabila kita ingin scoring Myra, kita kena ada pengukuran impact. Itu nanti Panjang Juma boleh selaraskan pengukuran impact. Impactnya dalam 3 bulankah, 6 bulankah, 1 tahunkah. Biasanya kita limitkan kepada 1 year untuk scoring Myra, ya. Sebab Myra ni based on yearly basis. Tetapi untuk kesinambungan projek, sudah tentu selepas 1 year kita melawatlah ke komuniti itu semula. Bila kita melawat komuniti itu semula, kita introduce the new ideas lagi yang mereka perlukan untuk meningkatkan lagi komuniti sosioekonomi mereka. Then it is the second Myra project. So dia ni berterusan as long as we have the fund, kan? Dia akan berterusan. Nampak, ini adalah strategi bagaimana kita meningkatkan Myra, ya.